Selamat datang guys. Selamat datang guys. Saya Devraj dan kameraman editing semua Roshan. So hari ni kami akan buat dua interview tentang dua isu, iaitu tentang isu kemanusiaan dan isu kelas bawahan dan atasan. Apa itu kedua-dua isu tersebut? Sebelum saya explain tentang tersebut, why not kita tanya kepada salah seorang tentang isu-isu tersebut, tentang ini. So, jom. Yang pertama, isu kemanusiaan. So, untuk isu kemanusiaan, kawan saya Wasen. So, kami berdua akan bincang tentang isu kemanusiaan pada masa ini. Hi Wasen. So, Wasen, pada masa ini, isu kemanusiaan merupakan salah satu isu yang amat penting antara satu sama lain. So, pada pendapat anda, apakah pandangan anda tentang isu kemanusiaan ini? Pada pandangan saya, isu kemanusiaan yang sedang kita menghadapi adalah isu perang Palestin dengan Israel. Dan ini kesan terhadap perang ini membawa kesusahan dan tidak memberi kebebasan kepada masyarakat. Sebagai kesimpulannya, untuk mengelakkan kejadian isu ini di negara kita, masyarakat kita perlu sentiasa perlu bersatu padu dan mengeratkan hubungan sesama. Okay. So, terima kasih Mr. Wasen untuk beri interview bersama saya tentang isu ini. So, ya. Sekarang untuk isu yang kedua, iaitu isu kelas atasan dan bawahan. So, kawan saya Arun. Hai Arun. Hai. So, kami berdua akan membincang tentang isu tersebut. So, baik Arun, isu kelas atasan dan bawahan ini sering berlaku dalam kalangan kita, especially di sekolah-sekolah menengah dan sekolah rendah pada masa ini. Dengan kelas atasan dan bawahan ini adanya kebaikan dan keburukan tersebut. So, pada pendapat anda, adakah isu tersebut perlu diikuti dalam future, iaitu pada masa depan? So, adakah anda setuju dengan isu tersebut? Yes, I'm agreeing with this statement. And as you can see in our Malaysia country, in every school they got categorized as two. That is the higher classes and the lower class. The higher class, who are being studying in the class, is most of them is the grade the grade brilliant students, and so on. And the lowest classes, it's all everyone, those who are weak in the studies. As we can see here, there's lots of facilities providing in the higher classes, so that and so on we can compare with the lower class students. They won't be able to get such more quality education and facilities. So that, Devaraj, I am agreeing with your statement that in our education system, this must has to be changed, so that each and every student will able to get a quality studies and a quality education, and to proceed their further life and education. So, the statement you gave is truly correct, and I do agree with it. So, thank you so much Arun for giving me this wonderful interview. So, thank you, terima kasih sekali lagi. Ya. Okay guys, so tadi kamu semua tengok tentang dua interview tersebut. So, for the first thing, saya nak cakap tentang isu kemanusiaan. Apa itu isu kemanusiaan? Pada pendapat saya, isu kemanusiaan ialah salah satu isu kemanusiaan yang sangat penting dalam krisis pengfungsian.
seperti saya beri contoh iaitu peperangan antara Palestin dan Israel. So dalam peperangan tersebut kejutaan orang telah meninggal dunia dalam krisis tersebut. So ia telah mengakibatkan kederitaan manusia yang besar dan membutuhkan tangkapan global yang kuat pada masa ini. So dalam peperangan tersebut kebanyakan orang yang mati dan kebanyakan protes yang sedang dilakukan pada masa sekarang. So ini adalah salah satu contoh isu kemanusiaan yang sedang berlaku di negara ini, dan ini pada pendapat saya ini perlu dikurangkan, dan harap semua akan diselesai dan dengan segera, dan harap ini akan dikurangkan pada masa depan nanti. So okey, bukan itu saja. Untuk kelas bawah, atasan dan bawahan ini bukan saja di sekolah, di rumah ibu bapa juga akan melihat mereka sebagai pada sebagai contoh, ibu bapanya akan tanya mereka, apa kelas anda, apa kelas kamu, dari kelas mana anda belajar. So ini adalah contoh-contoh ibu bapa yang akan tanya kepada pelajar, walaupun dia orang kelas-kelas belajar subjek-subjek yang mereka dia orang ambil adalah sama, tetapi ibu bapanya akan tanya soalan-soalan tersebut, dan ia akan menjadi kesedihan kepada pelajar dan menjadi motivasi yang amat kurang kepada mereka. So saya rasa ini adalah perkara yang tidak baik kepada pelajar-pelajar pada masa ini, dan kebanyakan pelajar kemungkinan akan menjadi stres dan tekanan sepatutnya dalam bahasa Melayu. So ini akan jadi salah satu sebab kerana pelajar menjadi stres. So walaupun pelajar yang lemah, yang kurang pick up untuk subjek tersebut, pada pendapat saya semua pelajar harus belajar dalam kelas-kelas yang sama seperti kelas pelajar-pelajar yang pandai untuk mendapat tahu subjek-subjek dan mengulang kaji bersama dengan mereka. So itu saja daripada saya.